Assalamualaikum, nama saya Hanis. Saya akan membincangkan mengenai hubungan insan dan alam serta hubungan insan dan Tuhan. Untuk hubungan insan dan alam, terdapat dua istilah yang perlu diketahui. Yang pertama, kosmologi. Kosmologi itu kajian ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Untuk ekologi pula, ia merupakan kajian tentang hubungan antara organisma hidup dan alam persekitarannya. Seterusnya, kita beralih kepada tiga fahaman yang berbeza antara satu sama lain. Yang pertama, materialism. Orang yang mempunyai fahaman ini tidak meyakini adanya alam gaib dan memandang segala sesuatu dari sudut kebendaan. Mereka juga menganggap kewujudan jisim dan jasad itu hakiki, sedangkan dalam Islam masih ada kehidupan yang abadi dari kehidupan di dunia ini. Bagi mereka juga, akal ialah sumber pengetahuan yang utama dan manusia perlu memaksimumkan tahap rasional mereka bagi mendapatkan pengetahuan yang tepat dan realistik. Seterusnya, kita beralih kepada fahaman idealism. Idealism berasal daripada bahasa Yunani, iaitu idea yang memberi maksud sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Mereka yang mempunyai fahaman ini mempunyai ideologi bahawa asas kewujudan sesuatu itu adalah dalam bentuk rohani atau pemikiran, bukan dalam bentuk fizikal atau material. Mereka juga banyak memberi penekanan kepada fikiran, jiwa dan kerohanian. Ia merupakan aliran seni yang bersifat impian atau khayalan. Fahaman ini didominasi oleh golongan ahli muzik dan seni, dan akhir sekali fahaman ini membuka kepercayaan kepada roh, benda-benda gaib lah. Seterusnya, kita beralih kepada fahaman yang terakhir, iaitu keagamaan. Orang yang mempunyai agama mempercayai akan kewujudan Tuhan sebagai sumber pengetahuan, Nabi sebagai perantara dan wahyu sebagai cara atau penyampaian. Agama menolak fahaman materialism sebab materialism merupakan suatu fahaman hanya bersandar kepada kebendaan dan tidak mempercayai alam gaib, Tuhan dan wahyu. Mereka juga tidak bersetuju dengan materialism sebab kehidupan materialism ini bebas tanpa peduli halal haram untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Seterusnya, kita beralih kepada subtopik yang kedua, iaitu hubungan insan dengan Tuhan. Terdapat dua hubungan yang berkaitan dengan subtopik ini, iaitu hubungan vertikal insan dan hubungan horizontal insan. Hubungan vertikal insan merupakan hubungan individu dengan Tuhan, manakala hubungan horizontal insan merupakan hubungan antara makhluk. Baiklah, kita beralih kepada subtopik yang kedua, iaitu hubungan vertikal insan. Terdapat dua istilah yang berkaitan dengan kepercayaan di bawah subtopik ini, iaitu theism dan atheism. Untuk saya akan terangkan theism dahulu. Okey, so theism ni dia berasal dari perkataan Yunani theos atau theoi yang bermaksud Tuhan.
Aliran ini mempercayai bahawa Tuhan berkuasa ke atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan merupakan pencipta dan pengurus alam ini. Teism ini terbahagi kepada beberapa aliran. Aliran yang pertama ialah monotheism. Mono maksud dia kepercayaan kepada hanya satu Tuhan. Yang kedua, polytheism. Poly yang bermaksud kepercayaan kepada Tuhan lebih daripada satu. Istilah yang kedua ialah atheism. Atheism juga berasal daripada bahasa Yunani atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Aliran ini tidak percaya atau kurang kepercayaan akan kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Seterusnya, hubungan horizontal insan. Hubungan horizontal manusia terbahagi kepada dua. Yang pertama, hubungan manusia dengan alam. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Terdapat beberapa aliran falsafah yang melibatkan hubungan horizontal insan. Yang pertama, mekanisme. Aliran yang berkeyakinan bahawa kejadian di dunia berlaku dengan sendirinya mengikut hukum sebab dan akibat. Ia dibuat melalui proses mental bagi menerangkan fenomena yang seragam dari sudut pengkajiannya. Aliran falsafah yang kedua ialah determinism. Determinism merupakan aliran yang mengajarkan bahawa kemahuan manusia tidak bebas dalam mengambil keputusan yang penting, tetapi sudah mendapat kepastian terlebih dahulu. Atau erti kata lain, everything that happens is the only possible thing that could happen. Sesuatu yang berlaku itu tidak boleh dielakkan. Untuk indeterminism adalah lawan bagi determinism, iaitu aliran yang berpendirian bahawa kemahuan manusia itu bebas dalam erti yang seluas-luasnya. Determinism terbahagi kepada dua, iaitu intrinsic. Setiap kejadian yang berlaku disebabkan diri sendiri, dan extrinsic. Setiap kejadian berlaku disebabkan oleh faktor luaran atau di luar kawalan. Aliran falsafah yang terakhir ialah realism. Realism merupakan perkataan yang digunakan dalam bahasa Perancis, iaitu realia, yang bermaksud barang atau perkara-perkara. Istilah realism bermaksud sebagai fahaman tentang keadaan sebenar-benarnya, cara berfikir dan kesenian yang berpegang teguh kepada kebenaran yang nyata berdasarkan penyaksian panca indera. Falsafah ini mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungan antara satu sama lain. Fahaman ini percaya kepada wujud umum, iaitu benda-benda yang dapat kita perhatikan dan bukti-bukti kewujudannya.